ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk beramal sama kami pada petang ini bagi tugasan kami pada semester 6 ini. Jadi, kami ingin buka majlis ini dengan surah Al-Fatihah. Itu kami ingin mulakan sesi murammah dengan beberapa soalan yang akan dimulakan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safwa bin Nasir. Saya ingin menanyakan 3 soalan berkenaan dengan persediaan agensi pelancongan di tanah air. Ini belum berlepas ke tanah suci. Soalan yang pertama, bagaimana cara untuk jemaah umrah membuat pendaftaran? Ini bakal jemaah yang ingin melakukan umrah. Okey, untuk permulaannya jemaah umrah akan daftar, dia ada beberapa cara lah. Sama ada secara online ataupun boleh datang terus ke pejabat. Jika datang terus ke pejabat, kita akan bagi borang lah untuk isi. Sama juga kalau isi online pun, just kita tanya puan nak pergi tarikh bila, package yang mana. Lepas tu bila dia orang dah isikan borang, kita akan minta dia orang ni lah. Kita akan berikan kepada mereka beberapa dokumen yang mereka perlu sediakan. Macam tu saja. Dan dia orang boleh buat bayaran pendaftaran. Macam tu je. Untuk pendaftaran lah. Jadi maklumat yang diperlukan macam mana? Dari segi pendaftaran macam tu lah. Sama ada datang ke pejabat ataupun online saja. Melalui WhatsApp lah maksudnya. Jadi soalan seterusnya, berapakah jumlah bayaran harga lantai bagi pakej umrah? Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, syarikat kita berdaftar dengan dengan syarikat pelancongan Malaysia. Jadi Motec, di bawah Motec. Jadi harga lantai pakej umrah yang ditetapkan after COVID-19 lah. After COVID-19 ni adalah RM6,900. Itu harga lantai lah. Jadi pakej yang syarikat travel agency perlu sediakan yang berdaftar dengan Motec adalah RM6,900 lah paling minimum. Dan ke atas lah. Ikut pakej hotel mana yang mereka duduk. Jadi soalan terakhir bagi saya itu apakah prosedur yang perlu dilakukan oleh pihak agensi bagi penempahan penginapan untuk jemaah? Okey, basically kita biasanya akan buat tempahan untuk booking hotel dekat Mekah dan Madinah sebulan awal ataupun 2 bulan awal. Jadi kita akan bahagikanlah peserta tu, maksud saya jemaah tu, bahagikanlah kepada ikutlah mereka ambil pakej berapa. Contohnya mereka ambil pakej bilik berempat. Jadi kita akan asingkan lelaki, kita akan kira berapa lelaki, berapa perempuan dan kita akan booking hotel lah. Kita akan booking hotel biasanya melalui ejen kita lah ataupun staff kita ground di sana. Itu saja daripada saya pass pada kawan saya yang lain dalam bulan. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khadijah bin Rusli. Untuk bahagian saya sebab akak dalam kereta jadi ada bunyi bising. Okey, baik. Okey. Untuk bahagian saya pula, kita pergi ke perkara kedua lah. Soalannya? Ya? Hello? Ya. Okey. Ya. Untuk perkara 2 ni, tajuk dia pengendalian operasi umrah di Tanah Suci. Soalan saya adalah, apakah persediaan yang dilakukan sebelum berangkat ke Tanah Suci?
sebelum berangkat ke Tanah Suci, selepas pendaftaran, kita akan maklumkan kepada jemaah untuk menghadiri kursus umrah. Jadi kita akan tanyalah jemaah tu dia berada di mana. Kalau dia macam kita, HQ kita di Banting, kalau dia berada di sekitar Banting ataupun Shah Alam, kita akan minta dia datanglah kepada kat office kita untuk kursus umrah. At least sebelum penerbangan 2 kali kursus umrah. Kalau dia macam duduk di negeri lain, kita akan aturkan kursus umrah dengan travel agency lain lah. Kita kan dalam persatuan Motek dan Papoh, jadi kita akan minta diorang datang kat travel tu untuk dengar kursus umrah. Ataupun cara yang ketiga, kita akan minta diorang untuk buat kursus online lah. Kita akan buat kursus umrah online kepada mereka. Dan kita akan aturkan juga diorang punya bag, bagasi kita akan hantar kepada kat rumah diorang ataupun kita akan minta diorang ambil dekat pejabat. Seterusnya kita akan operasi akan settlekan bahagian visa, bahagian tiket penerbangan dan juga apa yang diperlukan, dokumen-dokumen diperlukan sebelum terbang. Contohnya sebelum ni kita perlukan PCR test. Jadi kita akan minta staf operasi akan minta untuk jemaah bersedialah 2 hari sebelum terbang untuk buat PCR test. Tapi itu sebelum 1 April. Selepas 1 April dah tak perlu dah PCR test. Itulah operasi sebelum terbang, sebelum berangkat. Okey, baik. Untuk soalan yang kedua, apa yang perlu dilakukan oleh pihak agensi semasa hari pelepasan? Okey, pada hari pelepasan biasanya kita akan minta jemaah kita untuk datang dekat airport 4 jam awal. Jadi kita daripada staff, daripada agensi akan datang dekat airport, tunggu jemaah dan kita akan minta jemaah kumpulkan set bagasi yang diorang bawa untuk kita check in. Jadi kita akan check inkan jemaah dan kita akan minta jemaah untuk berkumpul untuk sesi taklimat sebelum terbang. Bila kita dah settle masukkan bagasi dan check in lah. Okey, baik. Terima kasih. Saya akan memberikan ruang soalan untuk orang yang seterusnya lah. Okey, baik. Aku tu. Kau. Sekejap Apa? Okey, saya nak tanya bagaimanakah pengendalian jemaah umrah ketika berada di Mekah dan juga Madinah? Okey. Okey. Bila kita dah naik flight daripada Malaysia dan sampai dekat airport Jeddah ataupun airport Madinah, dia ada 2 lah, sama ada airport Madinah ataupun airport Jeddah. Bila sampai, kita akan pergi kepada immigration dahulu dan lepas kepada immigration kita akan ambil set bagasi diorang dan kita akan naik bas menuju ke hotel. Dekat sana kita akan ada staff juga yang uruskan untuk check in hotel. Lepas tu keesokan harinya kita akan bawa lah ziarah sekitar Madinah. Kita akan bawa ziarah dan persediaan untuk buat umrah. Persediaan untuk buat umrah ni biasanya 1 hari ataupun 2 hari sebelum kita menuju ke Makkah. Kita akan bagi kursus umrah lagi sekali lah. Dan hari yang kita nak pergi umrah tu, biasanya kita akan ingatkan para jemaah supaya mandi, solat sunat, siap sedia untuk pakai ihram semua sebelum nak berangkat ke Mekah lah. Dan bila dah naik bas tu kita akan berhenti mikat dekat Bir Ali dan seterusnya akan buat umrah bersama-sama lah dengan mutawif yang kita sediakan daripada Malaysia. Selesai umrah, kita akan rehat dan kita akan ada ziarah lah sekitar Madinah tu.
Biasanya kita akan 5 malam Mekah, 5 malam Madinah. Dah settle ziarah-ziarah semua, kita akan bersedia lah untuk balik. Macam tu lah. Jawab tak soalan? Boleh faham tak? Jawab. Boleh. Next soalan. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Hakim Ramli. Saya ingin nak tanya, apakah yang akan dilakukan oleh pihak agensi travel sekiranya untuk menjaga kebajikan para jemaah, sekiranya para jemaah didapati bermasalah ataupun mereka sakit, hilang ataupun jemaah mati semasa melakukan ibadah haji atau umrah. Salah saya. Untuk keselamatan ataupun kebajikan, kita ada sediakan tag nama setiap jemaah yang berlepas dengan kita akan bagi tag nama. Jadi dekat situ kita ada letakkan nama company dan juga nombor telefon untuk dihubungi masa kecemasan. Jadi jika berada di tanah suci, jemaah tu mungkin dia sesat ataupun dia tak jumpa jalan balik ke hotel, biasanya orang-orang yang sekeliling ataupun dia contoh dia tak ada ni, dia akan call mutawif yang bertugas. Apa bertugas kita kan, staff kita. So kita akan datang ambil mereka untuk bawa balik ke hotel. Itu satu. Kalau sakit, kita juga ada galakkan jemaah untuk ambil medical card. Pilihanlah kepada jemaah untuk ambil medical card. Jadi jika jemaah demam, kita boleh bawa mereka ke klinik yang berdekatan ataupun hospital yang berdekatan. Jadi mereka tak perlu bayar. Dia orang just tunjuk je kad rawatan tu. Itu cadangan kita kepada jemaah lah. Pilihan kita jemaah kalau ada duit lebih, boleh ambil package untuk medical. Jika dia orang tak ada package yang medical tu, kita akan bawa mereka juga ke farmasi yang berdekatan lah untuk mereka dapatkan ubat. Jadi untuk kalau yang meninggal dunia, sekali kita akan maklumkan kepada konsulat kita lah. Konsulat kita kan di Arab Saudi tu lah. Dan kita juga akan uruskanlah untuk penguburan dekat sana, sama ada dekat Mekah ataupun Madinah. Dan kita akan maklumkan kepada waris lah. Biasanya tak dibawa balik ke Malaysia lah. Kita akan terus tanam di sana. Okey, soalan seterusnya daripada saya adalah, apakah prosedur yang dilaksanakan sebelum jemaah pulang ke tanah air? Okey, biasanya satu hari sebelum okey, Natasha Nabila dah masuk. Okey, ulang soalan ni dekat Natasha Nabila. Natasha Nabila akan jawab. Okey, soalan saya, apakah prosedur yang dilaksanakan sebelum jemaah pulang ke tanah air? Jelas tak? Ke nak saya ulang balik? Sorry, tak Muhammad. Yakin je. Okay, prosedurnya kita macam 2 hari sebelum kita akan buat PCR test lah untuk diorang dapat terbang balik, dan kita akan mohon pre-departure form dekat Masjidatra untuk diorang boleh kuarantin kat rumah. Tapi so far sekarang selepas 1 April kan dah tak payah kuarantin. Just ni aja lah. Mungkin kena isi juga, tapi dah tak ada kuarantin lah. Macam tu. Dengar ke? Dengar. Soalan seterusnya, bagaimana pengurusan ketika jemaah umrah berangkat ke tanah air? Berangkat ke tanah air. Bagaimana pengurusan?
jemaah Pengurusan. kira sebelum jemaah berangkat ke tanah air lah. Jemaah apa? Dekat airport. Ya, dekat airport. Oh, kiranya Bagaimana pengurusan ketika dari jemaah umrah berangkat daripada Mekah ke Malaysia gitu, kat airport lah. Oh, okey. Kalau apa? Memang dia tanya Pengurusan. Kira pengurusan kita just kalau kita hotel tu. Okay, kiranya start apa daripada hotel tu sehari sebelum kita nak balik tu kita kena bagi tahu remind jemaah lah yang esok kita akan terbang balik. Kita akan remind dari segi beg apa macam check out pukul berapa beg macam berkumpul lah, kiranya berkumpul untuk kita bergerak ke airport tu pukul berapa untuk kita tak tertinggal bas lah. Lepas tu kira pengurusan dekat airport macam biasalah yang kita kena tunggu waktu check in. Contoh 4 jam sebelum kan, 4 jam sebelum tu kita kena berkumpul dan kalau check in tu selalunya sama je macam kita dari Malaysia. Dari Malaysia nak ke Mekah atau Madinah, proses dia sama je dekat airport tu. Kiranya kena check in untuk dapatkan boarding pass lah dari segi dokumen, pasport, visa. Sekarang ni pasport dengan visa untuk dapatkan boarding pass. Lepas tu macam biasalah masuk urusan airport tu, immigration apa semua macam biasalah. Check in bag. Soalan terakhir daripada saya, apakah langkah yang diambil oleh pihak agensi terhadap jemaah umrah setelah tiba di tanah air? Kira macam kita update lah dengan jemaah sebab kita sebelum bergerak, sebelum pergi ke Mekah atau Madinah, memang kita akan buat grup. Kiranya pihak agensi akan pantau jemaah-jemaah kita based on grup tu lah. Kita akan pantau diorang balik sampai sini pukul berapa. So far, after jemaah sampai, memang terus berjanji apa orang kata jemaah balik dengan family lah. Kita just pantau melalui WhatsApp yang diorang dah selamat touchdown, dah selamat sampai dekat airport and then diorang sampai kat rumah macam tu. Just after a day selepas lah. Sehari selepas kita akan tanya lah macam feedback okay ke. Setelah kita akan update day by day dari segi kesihatan macam before this yang ada quarantine, kita akan minta macam tanyalah jemaah-jemaah diorang punya kesihatan day by day. Ada yang terkesan dengan positif ke macam itulah. Okay, terima kasih Safa dengan juga Kak Natasha sebab luangkan masa untuk kami punya soalan.